Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi bawakan keadaan pantau kerajaan baharu yang mana kerajaan memberikan jaminan tidak akan menaikkan tarif elektrik terhadap rakyat biarpun jumlah keseluruhan kos subsidi bahan api itu bakal mencecah 30 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tarif elektrik untuk syarikat industri kecil, sederhana, syarikat pertanian dan syarikat pengeluar makanan juga tidak akan dinaikkan. Dalam sidang media di Bangunan Perdana Putra pada Rabu, Ahli Parlimen Tambun itu bagaimanapun berkata, tarif elektrik akan dinaikkan secara berperingkat untuk kategori syarikat multinasional yang mengeksport produk ke luar negara. Kita bincang soal kos sara hidup ini berdasarkan laporan Nakol semalam dan kita memutuskan supaya cadangan awal untuk menaikkan tarif elektrik itu tidak diteruskan kerana ini akan membebankan rakyat. Walaupun kita akui kalau tidak ada apa-apa yang dilakukan, kesan kepada kewangan negara agak tinggi, ya. Dia mencecah mungkin hampir 30 bilion ringgit. Maka Saudara Nik Nazmi selaku Menteri berkenaan akan membuat pengumuman supaya jika dikenakan pun terhadap hanya syarikat-syarikat multinasional yang ekspor kerana tarif terlalu rendah buat mereka dan subsidi itu tidak harus diberikan kepada syarikat-syarikat gergasi yang untungnya tinggi. Anwar berkata mesyuarat Nakol pada Selasa mengambil maklum tentang keperluan untuk naikkan tarif tersebut bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan. Bagaimanapun, beliau berkata pemberian subsidi ketika ini dilihat hanya memberi keuntungan kepada golongan kaya. Dan ini bukan kenyataan pertama, sebaliknya 2 kali Perdana Menteri menyebut tentang subsidi, bahawa subsidi rakyat itu akan terus kekalkan tetapi untuk mereka yang berjaya mengaut keuntungan dalam perniagaan dalam negara tidak seharusnya menikmati subsidi yang sepatutnya diberikan kepada mereka yang memerlukan. Tapi untuk memahami perspektif perniagaan berkenaan dengan subsidi ini, sejauh mana subsidi itu seharusnya mesra rakyat dan dalam masa yang sama adakah wajar juga diberikan perhatian dan juga penekanan subsidi yang boleh ataupun lebih mesra dengan perniagaan. Kita bersama-sama dengan Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM. Dan Chris, kita mulakan dengan persoalan berkenaan dengan apakah reaksi awal perniagaan digital yang mana banyak baru nak bercambah tapi banyak juga yang sebenarnya mengaut keuntungan yang sangat banyak. Jadi kita nak tahu sejauh manakah subsidi itu seharusnya mesra dengan perniagaan tapi dalam masa yang sama tidak sewajar membebankan rakyat yang memerlukan kepada pengurangan kos sara hidup yang menekan ketika ini. Chris. Ya, dan bila sebut tentang subsidi pastinya ia melibatkan belanja yang sangat besar tapi sekiranya ia boleh dikurangkan sebagai contoh 10% daripada 30 bilion ringgit itu, 3 bilion ringgit boleh dibelanjakan untuk tujuan lain. Kita dapatkan dahulu reaksi awal berkenaan dengan subsidi ini. 30 bilion ringgit jumlahnya itu mungkin tak besar memandangkan kalau kita buat bandingan dengan bantuan keluarga Malaysia sebelum ini, BKM, yang mana seperti diumumkan dalam bajet baru-baru ini sekurang-kurangnya 7.2 bilion ringgit. Kalau kita jimatkan 10% daripada 30 bilion, baru separuh daripada jumlah pemberian BKM. Tetapi sekali lagi, ini bukan semata-mata soal pemberian wang terus, tetapi seperti mana agenda yang diangkat oleh Perdana Menteri soal membantu mereka yang miskin, petani dan sebagainya. Reaksi awal Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, bagaimana berkenaan dengan subsidi untuk perniagaan ini? Silakan. Yang pertama sekali kita menyambut baiklah kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan bahawa subsidi tidak seharusnya diberi kepada syarikat gergasi. Teruskan Chris. Ya, kita juga dapatkan kembali, Chris, seperti mana nyatakan di awal tadi bahawa setiap sewajarnya diberikan sepenuhnya kepada perniagaan, tapi kita harus berlaku adil bahawa dalam situasi semasa melihat kepada prestasi FBM KLCI sekalipun, ada hari-hari yang menunjukkan prestasi yang positif tapi ada hari-hari yang menunjukkan bahawa ia tidak akan lari daripada jajaran 1,400 dan seterusnya meningkat sehingga prestasi 2 tahun ataupun setahun sebelum daripada COVID-19 sekitar
antara 1,500 hingga 1,600 mata. Tapi dalam masa yang sama, untuk syarikat-syarikat senaraian awam, banyak syarikat yang mengaut keuntungan sekurang-kurangnya pada akhir tahun ini. Sekali lagi, sebelum kita masuk lebih dalam tentang soal itu, Chris, reaksi awal berkenaan dengan subsidi perniagaan. Kita menyambut baiklah kenyataan yang berhormat Perdana Menteri bahawa syarikat gergasi tidak seharusnya diberi subsidi kerana mereka mengaut keuntungan berlebihan. Bukan besar tetapi berlebihan. Jadi kita merasakan bahawa subsidi tersebut boleh disalurkan kepada syarikat PMKS, syarikat SME, sederhana kecil. So impak tersebut akan kita nampak. Kalau kita lihat pada pasaran, sebanyak kita ada 1.2 juta syarikat yang berdaftar di Malaysia dan hanya 8% saja ialah syarikat gergasi ataupun syarikat MNC. Yang selebihnya 92% adalah syarikat PMK, syarikat SME. Jadi kita dapat lihat bahawa syarikat SME yang lebih banyak memerlukan subsidi elektrik supaya mereka dapat mengurangkan kos perniagaan mereka. Terutamanya syarikat mikro kecil yang terdiri lebih kurang 60% ke 70% daripada 1.1 juta syarikat yang berdaftar sebagai SME. Menarik angka itu, 8% sahaja syarikat MNC yang merupakan syarikat yang menghasilkan keuntungan luar biasa, tapi ada yang menyuarakan kebimbangan sekiranya subsidi tarif untuk perniagaan ini ada kemungkinan kesan jangka panjangnya adalah kenaikan harga kos memandangkan perniagaan ini terpaksa menanggung kos tersebut yang akan dipindahkan kepada pengguna. Sejauh mana kenyataan itu benar? Sebenarnya kenyataan ini amat benar. Kalau kita lihat di pasaran sekarang, kos semakin naik. Bukan sahaja kos elektrik, tetapi pelbagai kos. Kos bahan makanan mentah naik kerana peperangan di Eropah dan juga kerana hujan yang berpanjangan. Itu yang pertama, kos makanan. Kos pekerja pun naik sebab dalam dekat 20 tahun ini kita amat bergantung pada pekerja asing. Dan sekarang ni kita tiada pekerja asing di banyak sektor-sektor kritikal. Jadi apabila kekurangan pekerja asing, kos tenaga buruh pun naik. Itu kos yang kedua. Kos yang ketiga naik ialah kos compliance. Kos compliance seperti audit, kos accounting dan juga kos-kos cukai pihak berkuasa tempatan. Itu yang ketiga. Dan kos yang keempat pula naik ialah kos sara hidup. Apabila naik, maka pekerja pun memerlukan gaji yang berlebihan. Jadi kita nampak bahawa banyak kos yang telah naik dan juga sekarang ni kita beralih kepada ESG pula ataupun ESG kita panggil environmental, social dan governance. Jadi apabila kita masukkan ESG pula, kita syarikat-syarikat, bukan syarikat besar tetapi juga syarikat SME juga. Jadi kalau kita lihat di sini, 4-5 kos ni telah mengakibatkan banyak kos perniagaan yang telah naik. Ya, itu kos-kos yang mana memberikan kesan kepada perniagaan, tetapi dalam masa yang sama menarik bila sebut tentang compliance cost ataupun kos-kos pematuhan, adakah wajar sekiranya pun subsidi itu ditarik, maka ia akan digantikan dengan penarikan ataupun pembatalan kos-kos compliance ini supaya sekali lagi boleh membantu perniagaan, dalam masa yang sama boleh juga membantu mereka yang memerlukan kepada pendanaan yang lebih daripada kerajaan. Sekali lagi, persoalannya ialah berkenaan dengan adakah wajar kita tarik subsidi daripada perniagaan tapi dalam masa yang sama kurangkan compliance cost itu supaya dia nampak lebih adil, Chris? Apabila kita tarik satu subsidi, kos lain pula akan masuk. Jadi di sebagai peniaga, sebagai pengusaha, orang kata kita banyak lihat benda sebegini berlaku. Apabila satu subsidi akan datang. Jadi benda tu tidak akan sentiasa sama rata. Sebab itu kos perniagaan semakin hari semakin menaik. Saya baru saja keluar daripada satu kedai India Muslim. Dahulu ni bila kita makan ayam dengan nasi dengan sayur RM16, tapi hari ini RM22. Kenapa? Sebab kos naik. Mereka tiada pekerja. Jadi apa sahaja subsidi yang telah ditarik akan ada satu kos yang baru seperti yang saya sebut. Kalau bukan kos pematuhan, kos compliance, kos pekerja buruh, kalau bukan kos pekerja buruh, kos bahan mentah. Lepas tu harga sewa pun naik. Jadi pelbagai kos akan naik. Jadi saya menyarankan kepada pejabat yang berhormat Perdana Menteri untuk menyemak semula kos-kos sebegini, mengadakan banyak diskusi
bersama Dewan Perniagaan seperti kami supaya dapat memahami keluhan para peniaga. Apabila para peniaga tidak dapat menampung kos tersebut, maka perniagaan tidak akan mendapat keuntungan, terutamanya pihak SME. Dan kita rata-rata kita tahu bahawa 60% para pekerja di Malaysia ini digaji oleh pihak SME. Jadi kita berharaplah supaya kita lebih banyakkan diskusi antara pihak pemerintah dan juga pihak Dewan. Berikan kita sedikit penjelasan, apakah contoh kos pematuhan yang boleh untuk dibatalkan ataupun dipotong supaya meringankan beban perniagaan-perniagaan di Malaysia? Saya bagi contoh, kalau satu syarikat yang nak mengeksport barangan ke luar negara, mereka mempunyai kos ekspor, itu yang pertama. Kos labor untuk ekspor, itu yang kedua. Kos labor untuk ekspor, ramai orang tak nampak ni, kos labor untuk ekspor, itu kos pematuhan tu. Lepas tu dia ada excise tax pula untuk ekspor. Dan selain daripada itu ada kos custom pula, tax custom pula. Itu 4 kos lah yang saya sebut tu. Itu ialah kos pematuhan. Dia sedikit, dia sedikit sini, sedikit sana, tetapi apabila kita tambah dia jadi bukit. Kos tu jadi besar. Tetapi sekali lagi kita berlaku adil, walaupun ada kos-kos tersebut yang mana sudah pun lama dilaksanakan, tapi dalam masa yang sama syarikat-syarikat besar ini masih lagi mengaut keuntungan yang luar biasa. Secara statistiknya kalau kita lihat 27 syarikat senarai awam yang mempunyai market capitalization yang besar dalam negara kita, sekurang-kurangnya hanya 4 syarikat yang tidak ada dividend yield. Yang lain ada dividend yield. Ini maknanya keuntungan itu ada. Maka wajar untuk mereka meneruskan bebanan kos tersebut dalam masa yang sama subsidi ditarik daripada mereka. Tidakkah Chris bersetuju dengan kenyataan itu? Ya atau tidaklah. Itu terpulang pada syarikat masing-masing sama ada memberi dividen atau tidak. Ada banyak syarikat yang disenarai di papan bursa Malaysia ni, mereka mempunyai keuntungan. Tetapi mereka tidak, orang kata, mengumumkan dividen kerana mereka nak menyimpan aliran tunai tersebut untuk digunakan tahun kehadapan untuk operasi syarikat mereka. Jadi ini mungkin salah satu logik kenapa mereka tidak mengisytiharkan dividen. Cash flow tu ada, but they have to keep the cash flow untuk operation tahun depan. Ada pula setengah company seperti, saya bagi contoh seperti company Nestle, yang mana syarikat gergasi mereka mengumumkan dividen kerana syarikat ni orang kata amatlah besar. Jadi terpulanglah pada strategi perniagaan masing-masing. Tetapi pada saya ialah makin hari kita nampak makin kos bertambah. Itu yang penting ni ialah di manakah kita boleh memotong, di mana kita boleh memberi subsidi, itu yang paling penting. Antara strategi negara asing seperti Amerika Syarikat apabila membenarkan pemotongan ataupun pengecualian cukai sekiranya sesebuah syarikat besar itu melabur dalam sektor-sektor yang strategik seperti renewable energy, ya, tenaga boleh diperbarui ataupun berkenaan dengan sains, perkara dengan pendidikan, maka dalam satu kaedah kerajaan tidak perlu belanja, sebaliknya syarikat-syarikat yang membuat keuntungan ini berbelanja bagi pihak kerajaan. Adakah itu juga antara strategi yang boleh kita terokai untuk tujuan meringankan beban kos dan juga untuk menaikkan taraf hidup rakyat Malaysia? Bagi saya pelan sebegini ataupun program sebegini sudah ada. Tidak silap saya pihak MIDA, Malaysia Investment Development Authority melalui program DDI, Direct Domestic Investment, sudah ada program sebegini. Kita panggil ni telah mengaut keuntungan menggunakan apa orang kata dia punya keuntungan berlebihan untuk melabur di dalam sektor yang baru, dan mereka mendapat orang kata capital market allowance, pemotongan orang kata pemotongan capital allowance lah kita panggil. Jadi memang benda ni tiada kena mengena dengan mengurangkan kos perniagaan, tetapi melabur di dalam sesuatu industri yang baru yang strategik bagi memangkin pertumbuhan ekonomi. It has nothing to do with cost, nothing to do with cost management, tetapi efficiency of capital allocation. Baik, itu sedikit sebanyak perbincangan kita di awal ini untuk memahami sejauh manakah subsidi ini ada kaitan dengan manajemen kos dan bagaimanakah perancangan seterusnya lebih strategik dan efisien untuk kita menyelesaikan isu utama di tangan kita ketika ini, soal kos tarikh hidup rakyat. Tapi sebelum itu, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.
Kembali bersama kami dalam Pantau Kerajaan Baharu untuk melihat isu berkenaan dengan kos sara hidup, beberapa strategi yang sudah pun diperkenalkan oleh Perdana Menteri. Antara lain adalah berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan petani, juga berkenaan dengan kos sara hidup berkaitan dengan tarif elektrik yang dikekalkan untuk seluruh rakyat Malaysia kecuali untuk syarikat-syarikat yang besar. Dan ketika ini kita bawakan kepada anda Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, berkongsi dengan pandangan dan persoalan kita bangkitkan di waktu ini. Ada dua premis yang sudah pun kita setujui, bahawa yang pertama, syarikat yang mengaut keuntungan luar biasa seharusnya menampung sedikit subsidi dengan dipotong subsidi mereka. Dan yang keduanya, harus juga kita santuni bahawa perniagaan mempunyai kos perniagaan yang semakin meningkat. Oleh itu, Chris, untuk kita berlaku adil, harus kita ambil contoh ya, PPB Group Berhad sebagai contoh. Walaupun market capitalization itu berkurangan tahun ini, tapi mereka dapat menjana keuntungan yang bertambah berbanding dengan tahun sebelumnya. Maksudnya, walaupun kos perniagaan itu meningkat, tetapi dalam masa yang sama keuntungan juga boleh meningkat. Maka adakah ada keimbangan-keimbangan lain sebenarnya kita tak nampak untuk kita jelaskan di waktu ini? Kalau kita lihat daripada sudut kewangan, kos meningkat tetapi keuntungan pun meningkat. Kita hanya boleh dapat lihat dengan dua penjuru. Penjuru yang pertama, sudut yang pertama ialah mereka mungkin, saya cakap mungkin, menaikkan kos barangan dan orang kata pembeli pula terpaksa menanggung kos tersebut. Menaikkan, itu yang pertama. Itu sudut pertama. Sudut kedua ialah orang kata pengurusan kos secara cekap. Mereka mungkin mendapat barang mentah daripada pihak A, tetapi pihak B sekarang boleh memberi bahan mentah secara lebih murah ataupun membeli secara pukal dan menjadi lebih murah. Jadi itu cost management. Jadi dia ada dua sudut lah seperti yang saya sebut tu. Sama ada menaikkan kos barangan dan pengguna terpaksa membayar harga lebih ataupun pengurusan kos secara cekap. Pengurusan kos secara cekap, adakah boleh kita tingkatkan untuk tahun hadapan ini? Tujuannya satu, untuk membantu rakyat Malaysia terbanyak mengurangkan kos sara hidup ataupun ada cabaran yang besar menanti perniagaan-perniagaan ini tahun hadapan? Rata-ratanya apabila kita menyebut pengurusan kos, banyak syarikat telah mengamalkan orang kata amalan sebeginilah, cost effective management lah. Tetapi sejauh mana pengurusan kos secara cekap boleh terus dilaksanakan amat bergantung kepada harga-harga barangan mentah di pasaran dunia. Terutamanya harga makanan dan juga harga semikonduktor yang kian meningkat. Seperti mana kita maklum seperti di China, di kilang Foxconn telah ada mogok daripada pekerja-pekerja di sana kerana kuarantin COVID-19 yang berterusan yang telah orang kata membantutkan pengeluaran barangan semikonduktor. Jadi ini telah secara langsung memberi impak dan kesan yang amat tinggi di mana komponen semikonduktor ini telah naik harganya. Jadi inilah faktor-faktor yang kita tidak dapat kawal apabila kita mendapatkan barangan mentah di pasaran dunia. Tetapi kos-kos lain seperti kos pekerja, kos elektrik, kos air dan juga kos-kos tempatan boleh kita kawal. Tetapi barangan mentah tu mungkin agak sukar sedikit. Barang mentah yang didapatkan daripada sumber luar negara, adakah itu bahan-bahan atau barang-barangan memang hanya sumbernya luar negara ataupun ada sumber dalam negara tetapi terbatas dan mungkin tidak mampu untuk menampung keperluan perniagaan-perniagaan dalam negara? Berikan sedikit penjelasan mengenai hal itu. Memang terbatas. Kalau kita lihat daripada makanan sahaja, hampir 70-80% barangan makanan di negara kita adalah diimport daripada negara jiran seperti negara Thailand, beras, negara China, sayur, negara India, cili dan bawang. Jadi ini memang kita tak dapat kawal. Daripada segi semikonduktor pula, kita import daripada Taiwan, kita import daripada China. Jadi benda ni kita tak boleh nak kawal. Dan juga seperti gandum juga kita import daripada negara Eropah. Jadi memang terbataslah apa yang kita ada di negara kita. Jadi kerajaan baru ni kita kena lihat kepada bukan saja kesinambungan keterjaminan makanan tetapi juga kesinambungan orang kata supply chain daripada luar negara, khususnya barang-barang elektronik, barang-barang byproduct untuk otomotif dan sebagainya.
kerana kita tidak mengeluarkan barangan-barangan sebegini. Adakah maknanya Chris mencadangkan supaya kerajaan beralih kepada dasar yang pernah dilaksanakan dahulu ataupun dasar yang baru ada sekarang, itu dasar agromakanan negara DAN 2.0, itu meningkatkan produksi ataupun pengeluaran bahan-bahan mentah makanan khususnya untuk mengatasi cabaran yang disebutkan sebelah tadi? Kalau kita nak adakan dasar baru, saya rasa tidak perlu. Sebenarnya dasar-dasar ini sudah ada. Tetapi yang sudah ada lah dalam 2-3 kerajaan yang sebelum ini. Saya ingat lagi pada tahun 2004, semasa kerajaan pemerintahan Datuk Tun Abdullah Ahmad Dawi, kita ada dasar sebegini untuk dasar pendestrian makanan negara. Kita beralih kepada tahun 2013, kita ada dasar, orang kata, dasar ekonomi baru yang telah digubal semula. Jadi dasar-dasar sebegini memang ada. Tetapi yang pentingnya sekali ialah sejauh manakah efektifnya agensi kerajaan orang kata bekerjasama dengan pihak swasta untuk merealisasikan dasar tersebut. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita kena banyakkan lebih diskusi, lebihkan banyak bermesyuarah supaya kita dapatkan public dan private sector partnership agar kita dapat orang kata melaksanakan dasar-dasar untuk menjamin kesinambungan orang kata bekalan-bekalan mentah. Saya cuba simpulkan apa yang kita bincangkan sehingga setakat ini, iaitu dengan kita meningkatkan pengeluaran dalam negara khususnya berkenaan dengan makanan-makanan asas seperti mana beras, cili, sayur-sayuran sebagai contoh, dan kemudiannya daripada itu boleh membantu perniagaan untuk meneruskan sumber yang mereka perlu untuk tujuan perniagaan, dan itu seterusnya akan menyebabkan kos sara hidup menurun. Betulkah itu equationnya, Chris? Ya dan ya atau tidak juga. Dia terpulang pada dasar dan juga subsidi yang diberikan. Saya bagi satu contoh seperti di negara UK, England sekarang. Rata-ratanya kita lihat di berita bahawa sekarang ni penduduk di negara UK bimbang kerana harga elektrisiti untuk memanaskan rumah akan menjadi tinggi kerana harga petrol ataupun harga gas di negara Eropah menaik kerana peperangan di sana. Jadi apakah dasar di negara UK yang dilaksanakan oleh kerajaan mereka? Mereka memberi subsidi secara langsung untuk orang kata untuk sektor industri gas di negara mereka tersebut. Jadi kita lihat di negara kita sendiri pula, kita kena lihat sektor mana yang kritikal terhadap orang kata pembekalan makanan. Sektor mana yang kritikal terhadap industri negara. Sektor tersebutlah yang kita harus memberikan subsidi secara langsung dan juga dasar intervensi untuk membantu pertumbuhan industri tersebut. Sektor yang tidak memerlukan bukan kita biarkan, tetapi kita sentiasa pantau bilakah mereka memerlukan. Saya bagi contoh seperti sektor peladangan kelapa sawit. Mungkin rata-ratanya apa yang mereka perlukan ialah orang kata baja ataupun maintenance. Itu mungkin intervensi yang secara langsung diperlukan oleh sektor peladangan kelapa sawit. Jadi setiap industrinya mempunyai dasar ataupun intervensi yang berbeza. Maksudnya potong subsidi daripada sektor yang tak perlukan, pindahkan kepada subsidi yang memerlukan, begitu? Ya, betul. Apabila kita potong, kita kena pastikan bahawa harga tersebut tidak akan naik. Kalau tidak, peniaga akan mengambil kesempatan mengatakan bahawa kerajaan telah memotong subsidi dan kita terpaksa menaikkan harga pula. Jadi sebelum kita potong tu, kita kena ada diskusi dengan para peniaga ataupun Dewan Perniagaan dan mendapatkan maklum balas dan garanti bahawa mereka tidak akan menaikkan harga. Dan di peringkat Dewan Perniagaan Digital Malaysia, apakah cadangan-cadangan dan juga jaminan yang boleh diberikan kepada kerajaan tujuannya untuk mewujudkan simbiosis dan juga kerjasama lebih erat untuk menangani kos sara hidup rakyat? Saya bagi contoh, baru-baru ini kita ada program DE Dagang di mana perdagangan secara online, menjual dan membeli secara online. Kita berterima kasihlah kerana di bawah agensi MDEC, mereka mempunyai orang kata subsidi yang membantu para peniaga untuk menjual secara online. Dan subsidi tersebut disalurkan kepada pengguna pula. Mereka membeli secara online tetapi dengan diskaun. Jadi ini sedikit telah dapat membantu memangkit pertumbuhan sektor e-commerce. Tetapi kita tidak boleh sentiasa sahaja memberi intervensi ataupun subsidi sebegini. Kerana industrinya pada satu hari akan menjadi besar. They have to survive on its own. Itu maksud saya lah. They have to survive on its own. Jadi apakah dasar intervensi yang membolehkan sektor e-commerce untuk terus bertumbuh
tanpa intervensi secara langsung daripada pihak kerajaan. Itu kita kena diskusi, itu kita kena bincangkan. Sejauh mana jaminan itu boleh diberikan ya, sebab dia sebut tentang surviving on its own, perniagaan saban tahun menyatakan bahawa itulah hasratnya, tapi saban tahun juga meminta supaya kerajaan tidak menarik kembali bantuan-bantuan ataupun insentif yang diberikan. Mungkin insentif bukan secara langsung tetapi insentif indirect seperti pemotongan cukai ataupun insentif orang kata teknologi insentif di mana mereka mendapat capital allowance di dalam pengurusan cukai mereka. Ini adalah contohlah intervensi yang tidak secara langsung yang boleh diamalkan. Dan kata-kata akhir, Chris, berkenaan dengan topik kita bincangkan hari ini, apakah harapannya khususnya untuk perniagaan apabila Perdana Menteri menggunakan falsafah reset kembali ekonomi, tujuannya untuk mengagihkan keuntungan itu kepada lebih ramai rakyat Malaysia. Apakah harapan dan juga kehendak Chris sendiri supaya tahun hadapan ini lebih baik berbanding tahun ini? Kita berharaplah bahawa apabila subsidi sebegini ditarik ataupun dikurangkan ataupun reallocate kepada industri lain, kita berharap bawalah berbincang dengan Dewan Perniagaan agar there is no one left behind. Tiada sesiapa pun ditinggalkan. Maka kita duduklah baik berbincang-bincang supaya kita faham keluhan kerajaan dan keluhan industri supaya kita dapat bekerjasama, bekerja erat di antara dua pihak agar kita dapat membantu negara kembali pulih semula seperti sebelum COVID ini. Baik, terima kasih Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM, berkongsi berkenaan dengan subsidi yang diumumkan oleh kerajaan yang mana secara tidak langsung menyebut tentang kos sara hidup dan juga kos perniagaan dalam negara. Dengarkan keluhan daripada kerajaan, dengarkan juga keluhan daripada perniagaan supaya dapat menyelesaikan keluhan daripada rakyat. Itu kesimpulan untuk Pantau Kerajaan baru waktu ini. Saya Irfan Faruqi, sampai jumpa lagi.